pagi semua pelajar. Hari ini kita sambung lagi tajuk trigonometry. Pada hari ini kita akan belajar bulatan unik. Tadi cikgu ada minta pelajar tolong salin semua maklumat yang perlu kita hafal dalam bulatan unik. Bulatan unik ada 4 sukuan. Setiap sukuan mempunyai sudut yang berbeza. Yang pertama 0 hingga 10, yang kedua 90 hingga 180, yang ketiga 180 hingga 270, yang keempat tadi 270 hingga 360. Ini adalah bulatan unik. Jadi bulatan agih kepada sukuan. Mengapa dia pakai perkataan unik? Sebab bulatan dia berjejari 1 unit. Sekarang kita tengok theta. Ini adalah koordinat titik P. Sebab dia dalam sata catat, jadi koordinat titik P ada nilai X, ada nilai Y. Sekarang kita tengok apakah yang akan berlaku sekiranya cikgu minta dia pusing. Kita dapati titik P ini dia boleh bergerak masuk ke sukuan mana? Sukuan yang keempat. Ya, sekarang dia masuk ke sukuan yang keempat. Artinya, theta dia boleh awak teka tak? Apakah jawapan bagi theta dia? Di antara 270 hingga 360. Betul. Sambung lagi. Kita minta dia pusing. Mana satu sukuan dia berada sekarang? Dekat sukuan yang pertama. Apakah jawapan theta antara 0 darjah sehingga 90 darjah, betul? Ya. Ya, jadi kita dapati theta adalah sentiasa berubah. Sama ada dia berada dekat sukuan pertama, kedua, ketiga ataupun keempat. Jadi sekarang dia dekat sukuan mana satu? Sukuan yang ketiga. Ya, untuk rama-rama ini, kita tahu kedudukan theta dia dekat sini. Ini kedudukan theta. Kedudukan alfa di dalam sayap rama-rama. Lepas tu, dalam keempat sukuan ini, kita perlu ingat dengan X, sugar, to, coffee. Kalau X, semua adalah positif. Sugar, sin theta sahaja yang positif. To, tangent theta sahaja yang positif. Coffee, cos sahaja yang positif. Di samping dengan alfa, theta, kita ada sudut pada paksi X. Kita perlu tandakan. Jadi, sudut pada paksi X ini 0 darjah. Penamat dia 360. Pertengahan dia adalah 180. Seterusnya, kalau kita nak carikan, kalau kita diminta carikan theta, okey, theta dalam sukuan pertama, dia akan sama dengan alfa. Alfa juga akan sama dengan theta. Ini adalah dekat sukuan yang pertama. Kalau sukuan yang kedua, diminta carikan theta, kita perlu semak siapa kawan besar dia. Sukuan yang kedua, bandingkan dengan tiga sudut ini. Siapa adalah kawan besar? 180. Jadi 180 tolak dengan alfa. Boleh kita dapat theta. Untuk sukuan yang ketiga, antara tiga sudut ini, siapa kawan besar? Theta. Ya, theta. Jadi dia sendiri adalah kawan besar. Jadi macam mana kalau dia sendiri adalah kawan besar? Kita nak cari. Kita akan pakai tambah. 180 tambah alfa. Sambung dengan sukuan yang keempat. Antara theta 360 alfa. Siapa adalah kawan besar?
360. Ya, jadi kita nak carikan theta, kita pakai 360 tolak alfa. Jadi kita sambung lagi dengan alfa. Suku yang pertama, dia adalah sentiasa sama. Suku yang kedua, macam mana kita nak carikan alfa? Jadi kita pakai 180 tolak theta. Suku yang ketiga, kita pakai theta tolak dengan 180. Sebab theta adalah kawan besar. Suku yang keempat, macam mana kita nak carikan alfa? 360 tolak theta. Ya, sebab kawan besar adalah 360 saja. Jadi, ini sudah kita selesai. Ini sudah kita hafal. Koordinat sudah kita tengok. Ini adalah add sugar to coffee untuk kita tuliskan hubungan. Soalan jenis yang diberi maklumat X, maklumat Y. Kita boleh ambil nilai S ini jadikan jawapan sin theta. Kita boleh ambil nilai Y ini jadilah jawapan cos theta. Ini adalah soalan yang paling senang dekat tajuk ini. Dia tidak perlu melalui sebarang pengiraan. Kita ambil sahaja. Boleh? Kalau carikan tangent barulah perlu kira. Kita perlu kira pakai Y per X. Dapat jawapan tangent. Jadi untuk tajuk semester 3 ini, bukan sahaja kita perlu gunakan kawan besar tolak. Kita perlu gunakan socatua. Kita perlu gunakan koordinat untuk cari jawapan. Kita perlu belajar satu perkara, satu slogan lagi, iaitu add sugar to coffee. Untuk PT3, kita hanya belajar apa-apa nisbah trigonometri dalam sukuan yang pertama. Itulah semua jawapan bagi nisbah dia adalah positif. Jadi cikgu letak dekat sukuan pertama, semua dia adalah positif. Semasa PT3, kita memang carikan, bukan sama ada kita nak carikan sin 30 ke ataupun cos 47 ke, semua hasil jawapan dia positif, betul? Betul. Ya, jadi untuk semester 3 ini, tahap dia sudah jadikan lebih susah. Dia nak kita carikan jawapan untuk yang sukuan, yang theta dia masuk ke sukuan kedua, masuk ke sukuan ketiga, masuk ke sukuan yang keempat. Kalau dia masuk ke sukuan yang kedua, bukan lagi semua positif. Kita ingat dengan sinonim ini. X sugar. Sukuan kedua adalah sugar. Sugar mula dengan S kan? Sin sahaja yang positif. Yang lain semua negatif. Kalau tidak percaya, cuba kita keluarkan kalkulator. Kita testing. Kita test. Kalkulator kita onkan dia. Kita ambil nombor sin 150 boleh? Dekat sukuan kedua kan? Boleh. Okey, kita semak. Tengok dia nilai positif, betul? Ya. Macam mana pula kalau cikgu tukarkan dia kepada cos? Agak-agaknya dia positif ke negatif? Negatif. Tepat jawapan. Memang dia negatif. Kalau dia tangent, agak-agaknya dia positif ke negatif? Negatif juga. Ya, awak kira pakai kalkulator, betul? Betul. Ya. Jadi kalau kita tidak kira pakai kalkulator, kita ingat sinonim ini, memang kita sudah tahu jawapan dia. Kalau nilai dekat sukuan kedua, sinus sahaja yang positif. Macam mana pula kalau dia sukuan ketiga? Sukuan ketiga, X sugar 2. 2 mula dengan perkataan T kan? Tangent sahaja yang positif. Tidak percaya? Okey. Okey. Tidak percaya, mari kita testing pakai kalkulator. Kita pakai 200. Okey, 200. Mari kita testing pakai sin dulu. Sin 200. Agak-agaknya positif ke negatif?
Tengok, negatif. Sebab dia kata add sugar to coffee. Tangent sahaja yang positif. Sign sahaja yang sign akan jadi negatif. Negatif. Macam mana pula dengan cos? Positif ke negatif? Negatif. Ha, negatif. Adakah tangent dia memang betul? Dia positif. Mari testing. Betul. Betul. Tangent yang positif. Tengok, ini adalah perbezaan. Apa-apa yang kita belajar dekat PT3. PT3 semua positif. Sekarang, kalau masuk ke semester 3 ini, kita belajar 4 sukuan. Jadi 4 sukuan kita perlu berhati-hati. Kalau sukuan kedua, sign sahaja yang positif. Sukuan ketiga, tangent yang positif. Sukuan yang terakhir, siapa yang positif? Cos. Ya, sebab kita ingat add sugar to coffee. Jadi yang akhir ini adalah coffee. Coffee adalah cos. Cos sahaja yang positif. Okey, ini yang akan kita belajar pada semester 3 ini. Ya, artinya semester 3 ini kita perlu ingat beberapa perkara yang penting ini sahaja. Iaitu soh cah tua, maklumat dekat koordinat untuk jadikan jawapan sin, cos dan tangent, dan kawan besar tolak. Akhir sekali, add sugar to coffee. Jadi berapa perkara perlu kita ingat pada semester 3 ini? 4 perkara. Boleh. Okey, kita tengok contoh 1. 138. Mana satu sukuan dia berada? Sukuan yang kedua. Sekarang dia minta kita carikan apa? Apakah kehendak soalan? Tentukan sukuan kan? Dan sudut rujukan sepadan iaitu carikan sudut alfa. Soalan B. Apakah sukuan dia berada? Okey. Soalan C. Mana satu sukuan dia berada? Keempat. Okey, keempat. Okey, sekarang mari kita tengok untuk soalan A. Kita ada paksi X. Sini kosong, sini 360, sini 180, sini 180. Ini adalah garisan memisahkan keempat-empat sukuan. Bolehkah awak carikan sudut rujukan ini? Macam mana cara? Caranya kita semat antara sudut theta dengan 180. Mana satu kawan besar? Okey, jadi kita pakai kawan besar tolak dengan ya, tolak dengan theta. Barulah kita boleh dapat jawapan alfa. Berapa jawapan alfa? 180 tolak dengan 138. Dapatlah jawapan. Berapa jawapan? 42. Sambung lagi. Sekarang 239. Dia masuk ke dalam sukuan yang ketiga. Antara 180 dengan 239 darjah ini, mana satu adalah kawan besar? 239 aja. Okey, kalau kita nak carikan alfa, kita pakai kawan besar tolak 180. Dapat berapa jawapan? Okey, 59 darjah. Ya. Ya, sekarang kita semak untuk sudut 312. Tadi Ladani kata masuk ke sukuan yang keempat. Jadi sukuan yang keempat, pasti X dia 360. Sudut ini 312. Kita nak pakai kawan besar tolak. Siapa tolak siapa? 360 tolak 312. Okey, berapa jawapan? 48. Contoh 2. Apakah kehendak soalan? Hubungan fungsi trigonometri yang berikut dengan sudut rujukan sepadan. Ya, jadi soalan ini kita perlu nyatakan hubungan
dengan sudut rujukan sepadan. Jadi macam mana kita buat? Langkah pertama, kita perlu semak sudut rujukan sepadan. 167. Dekat mana satu sukuan? Sukuan kedua. Okey. 258. Mana satu sukuan? Sukuan ketiga. Next. Soalan C. Sukuan keempat. Okey, sekarang sudah kita tahu mana kedudukan sukuan dia. Kedudukan dia ini dekat sukuan yang kedua untuk 167. Dia banding dengan paksi X 180. Jadi macam mana kita nak carikan alfa dia? Cari kawan besar. Kawan besar dia siapa? 180. 180 tolak dengan 167. Berapa alfa? 13. 13. Jadi sekarang baru sahaja kita carikan sudut rujukan. Tapi belum lagi kita tuliskan fungsi dia. Jadi nak tuliskan hubungan dia, kita perlu gunakan slogan Add sugar to coffee. Sekarang 167 darjah ini dekat sukuan yang kedua. Jadi kedua adalah add ke sugar ke to ke coffee? Sugar. Ya, sugar. Ini adalah sukuan yang kedua. Artinya sekarang sugar adalah positif. Jadi kita tuliskan jawapan sin 160 darjah dia adalah sama dengan kebetulan dia sukuan kedua sin sahaja yang positif kan? Ya. Jadi dia adalah positif. Tidak perlu kita tulis. Sin sudut rujukan. Boleh cikgu. Jadi artinya kedua-dua ini akan bagikan jawapan yang sama. Kalau tidak percaya, mari kita keluarkan kalkulator untuk buktikan. Tengok. Berapa untuk sin 167? Kita kira 0.225. Kita semak untuk sin 13. Apakah jawapan dia sama? Ya. B. Okey, sudut rujukan dia kita perlu lukiskan. Dia sudah masuk ke sukuan yang ketiga. Antara 258 dengan paksi X 180. Siapa kawan besar? 258. Okey, 258 tolak dengan? 180. Ya, berapa hasil dia? 78 darjah. Okey. Alfa sudah selesai. Sekarang kita mau tentukan dia positif ke negatif. Sukuan ketiga, X sugar to coffee. Tangent yang positif. Jadi apa yang berlaku dengan cos? Ya, jadi kita tulis cos 258 darjah sama dengan negatif cos ya 78 darjah. Sudah selesai. Sambung lagi untuk C. C kita tahu dia masuk ke sukuan yang keempat. Keempat sudut pada paksi X kita pakai 360 banding dengan 349. Siapa kawan besar untuk kita carikan alfa? 360. Tolak dengan siapa? 349. Hasil? 11. 11. Okey. Nak tuliskan hubungan dia, kita perlu tahu sukuan keempat. Mari kita ingat. X sugar to coffee. Coffee yang positif. Artinya tangent adalah Negatif. negatif. Jadi tangent 349 sama dengan negatif tangent 11 darjah. Apa
kehendak soalan? Tentukan nilai sin theta, cos theta dan tan theta. Ya, soalan ini adalah soalan yang cikgu katakan paling senang dekat semester 3 ini. Di mana kita hanya ingat ini nilai X, ini nilai Y. Nilai X adalah jawapan untuk cos. Nilai Y adalah jawapan untuk sin. Nak dapatkan nilai tangent, kita pakai Y per X. Okey? Jadi, boleh bagi tahu cikgu, apakah jawapan sin theta? 0.8829. Betul, ini jawapan sudah. Okey, cos theta? 0.4695. Betul. Tangent? 0.889 bagi dengan 0.4695. Ya, selesaikan. Apakah jawapan? 1.88. Ya, 1.88. Biarkan dia 4 tempat perpuluhan. 13. 1, 3. Ini jawapan lah. Sambung lagi. Soalan B. Ini untuk X, ini untuk Y. Berapa jawapan sin theta? Negatif 0.5446. Betul. Cos theta? Negatif 0.8387. Berapa jawapan tangent theta? Negatif 0.5446 bahagi dengan negatif 0.838. Jawapan 0.6493. Itu sahaja untuk hari ini. Jadi bolehlah teruskan untuk buat latih kendiri 3.1.1a. Okey, jadi kita lumuskan apa-apa yang telah kita belajar hari ini. Kita belajar tentang rama-rama bulatan unik. Ya, untuk rama-rama ini, kita tahu kedudukan theta dia dekat sini. Ini kedudukan theta. Kedudukan alfa di dalam sayap rama-rama. Lepas tu, dalam keempat-empat sukuan ini, kita perlu ingat dengan egg, sugar, to coffee. Kalau egg, semua adalah positif. Sugar, sin theta sahaja yang positif. 2, tangent theta sahaja yang positif. Coffee, cos sahaja yang positif. Di samping dengan alpha, theta, kita ada sudut pada paksi X. Kita perlu tandakan. Jadi, sudut pada paksi X ini kosong saja. Penamat dia 360. Pertengahan dia adalah 180. Seterusnya, kalau kita nak carikan, kalau kita diminta carikan theta, okey, theta dalam sukuan pertama, dia akan sama dengan alpha. Alpha juga akan sama dengan theta. Ini adalah dekat sukuan yang pertama. Kalau sukuan yang kedua, diminta carikan theta, kita perlu semak siapa kawan besar dia. Sukuan yang kedua, bandingkan dengan ketiga-tiga sudut ini. Siapa adalah kawan besar? 180. Jadi 180 tolak dengan alpha. Boleh kita dapat theta. Untuk sukuan yang ketiga, antara ketiga-tiga sudut ini, siapa kawan besar? Theta. Ya, theta. Jadi, dia sendiri adalah kawan besar. Jadi, macam mana kalau dia sendiri adalah kawan besar? Kita nak cari. Kita akan pakai tambah. 180 tambah alpha.
Sambung dengan suku yang keempat. Antara theta 360 alfa. Siapa adalah kawan besar? 360. Ya, jadi kita nak carikan theta, kita pakai 360 tolak alfa. Jadi kita sambung lagi dengan alfa. Suku yang pertama, dia adalah sentiasa sama. Suku yang kedua, macam mana kita nak carikan alfa? Jadi kita pakai 180 tolak theta. Suku yang ketiga, kita pakai theta tolak dengan 180 sebab theta adalah kawan besar. Suku yang keempat, macam mana kita nak carikan alfa? 360 tolak theta. Ya, sebab kawan besar adalah 360 saja. Jadi, ini sudah kita selesai, ini sudah kita hafal. Koordinat sudah kita tengok. Ini adalah add sugar to coffee untuk kita tuliskan hubungan. Jadi inilah yang kita belajar hari ini. Lengkapkan latih kendiri 3.1.1a. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Thank you kelas. Boleh kita bersurai. Thank you, teacher. Okay, welcome. Bye. You, teacher.